Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya, para jemaah dan semua yang mengenali saya, yang like, share dan juga yang menonton channel Sewangi Attar, channel saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, seperti yang dijanjikan, saya nak share iaitu liku-liku perjalanan menunaikan ibadah umrah di dua tempat, di Baitullah dan juga di Madinatul Munawwarah dan juga di Masjidil Haram. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Okey, ni saya cerita ni pengalaman saya dan juga keindahan yang berada di sana dan juga pengajaran-pengajaran yang saya nak selitkan di sini. Okey, ni part pertama, nanti dia akan ada part kedua, part ketiga, part keempat dan part kelima. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Okey, first kali tuan-tuan, kita sebagai seorang yang hendak menunaikan ibadah haji ataupun umrah di Mekah, mesti ada satu persediaan dalam diri kita. Mesti banyak persediaan. Yang pertama sekali, persediaan dari segi sudut orang kata ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka kita ni tak boleh nak menunaikan fardu haji ataupun umrah ke sana. Contohlah, kalau kita nak masuk hutan, mesti kita ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk meneroka kawasan tersebut. Kalau kita tidak ada ilmu, maka akan jadi rugi, akan jadi permasalahan pada diri kita sendiri. Tuan-tuan, sama juga nak menunaikan ibadah haji dan umrah, perlu ada ilmu. Kalau kita pergi main setakat orang kata nak melancong saja, maka tidak akan dapat apa-apa. Hari ini saya nak cerita kisah tentang perjalanan kehidupan saya ataupun bagaimana saya ni menjadi mutawif. Sebenarnya saya dah jadi mutawif lama dah sebenarnya. Saya bawa para jemaah. Ada yang saya ikut package yang lain, saya ikut package yang orang kata, yang saya tak nak sebut di sini, package yang ni, saya banyak ikut package, tapi saya lebih stay kepada package yang saya bawa sekarang ni. Tuan-tuan, kita sekarang ni nak pergi menunaikan haji dan umrah, ilmu tu sangat penting. Yang kedua iaitu dari segi sudut orang kata semangat tu, keyakinan kita. Tuan-tuan, permulaan sekali adalah kita perlu berkursus dulu. Saya kadang-kadang saya bagi talk tentang kursus pengurusan haji dan umrah ataupun pengurusan umrah. Macam mana kita nak bawa mereka, macam mana kita nak berhadapan dekat sana, dari segi fiqh ibadat umrahnya, dari segi bayar dam dan sebagainya. Dan pengalaman saya bila mana nanti saya akan paparkan gambar di sini, iaitu pengalaman berkursus. Saya bagi talk tentang kursus. Kursus umrah di banyak tempat lah saya bagi, ya, di sekitar area Temerloh, di masjid dan sebagainya, jemputan daripada masyarakat lah ataupun para jemaah yang menjemput saya. Saya paling seronok sekali bila ketiga pergi menunaikan ibadah haji dan umrah ni. Allahu Akbar, rasa sedih, rasa nak keluar mata. Pengalaman saya terharu bila melihat bila mana kita berada di hadapan Kaabah tu. Allah saja yang tahu betapa seronoknya bila kita berada di hadapan Kaabah tu. Dan pada ketika itu kita dikelilingi dengan orang-orang yang sibuk beribadah, yang tak cara langsung dan orang. Saya selalu sentiasa peringatkan kepada para jemaah saya, setiap kali kalau nak pergi menunaikan ibadah umrah ataupun haji,
Memang di Malaysia ni kita akan berpelukan bersama dengan ahli keluarga kita, kita akan sedih, kita akan rasa macam tak boleh jumpa dah ahli keluarga ni. Sedih sangat nak berpisah dengan anak-anak, nak berpisah dengan pekerjaan, nak berpisah dengan rakan-rakan, saudara mara dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, bila kita dalam flight, kita ada satu benda yang Allah masuk ke dalam jiwa kita, iaitu perasaan berkobar-kobar untuk tak sabar nak jumpa dengan Baitullah dan juga Masjidil Haram. Kita sebenarnya tuan-tuan, bila dalam kapal terbang tu kita dah set dalam mind kita, aku nak jumpa dengan makam Nabi, aku nak jumpa dengan Nabi, dan yang kedua pula aku nak berjumpa dengan Allah Ta'ala di Baitullah, ataupun aku nak tengok Kaabah tu macam mana. Ada satu sifat ataupun insting dalam diri kita bila kita naik flight. Dan yang kedua, dan seterusnya pula bila sampai saja di Madinah, sebab kadang-kadang mungkin ada mereka yang terus ke Mekah, ada mereka yang terus ke Jeddah, dan mereka akan pergi ke Madinah dulu. Macam saya biasa bawa jemaah, saya akan bawa jemaah tu iaitu daripada Jeddah pergi ke Madinah. Ada seterusnya Madinah direct. Okey. Dan pengalaman tu sangat mengajar erti saya, erti kepayahan, kehidupan, kesusahan, nak beratur panjang. Allahu Akbar. Bayangkanlah saya sebagai seorang mutawif nak pimpin jemaah selama 40 orang. Seramai 40 orang ataupun lebih daripada 40 orang, 60 orang, 70 orang. Dengan orang yang sakit buah pinggangnya. Sebab saya pernah ambil, iaitu pengalaman, ada satu pakcik tu sesat ketiga di Masjid Quba. Puas nak cari tu, dekat 1 jam tu nak cari tu. Sebab apa? Sebab dia beranggapan yang dia ni mutawif. Ya. Jadi sesat. Tuan-tuan bayangkanlah, sesat puas kami cari. Sehingga pada ketika itu saya bertawakal je dalam masjid tu, beritahu, ya Allah, kalau kau jumpalah pakcik ni, tolonglah ya Allah. Ya. Dan saya menghadapi satu pengalaman bila mana sampai saja di airport beratur panjang, iaitu mungkin Allah sengaja nak uji saya, nak uji bersama para jemaah ni, kan. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila bau je di hadapan saya ni ada beberapa benda yang menyebabkan saya rasa rindu pada Mekah dan Madinah. Iaitu yang pertama sekali, bau Raudhah, tuan-tuan. Ni adalah Raudhah yang saya simpan lagi minyak wangi ni. Bau dia sangat wangi. Yang dia mengingatkan saya tentang Allahu Akbar, sangat wangi. Yang saya selalu bawa solat. Ramai orang tanya, saya pakai minyak wangi apa? Tapi saya cerita pada dia orang, saya pakai minyak wangi ni. Okay, ni. Dan juga tasbih kayu kukar. Ni tasbih kayu kukar, tuan-tuan. Dan juga cincin yang saya pakai ni dengan ni adalah cincin yang daripada kayu kukar. Ni tuan-tuan. Bila saya pandang je kedua ni, mengingatkan saya tentang Mekah dan juga Madinah. Suasana yang orang kata Allahu Akbar. Allah, tak tahu nak cakap macam, memang sedih sangat tuan-tuan. Bila kita cerita tentang Mekah Madinah ni, memang momen tu akan teringat balik. Okay. Dia first kali experience bila kita nak bagi ilmu. Dia first kali kita nak bawa para jemaah ni, ataupun kita nak menunaikan ibadah haji dan umrah ni, kita kena berkursus dulu. Nanti saya akan paparkan gambar yang saya bagi tahu kepada mereka ketika berkursus. Dan yang kedua pula, bila kita kena buat persediaan tu, iaitu untuk suntikan, cucuk dan sebagainya, untuk buat IC 3 bulan, 4 bulan sebelum kita nak menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Dan seterusnya pula, iaitu sampai saja Madinah tu, tuan-tuan, kita kena buat ziarah dahulu. Kita yang menjadi satu dugaan besar bagi saya bila mana kita nak handle jemaah yang sakit buah pinggang, yang kena hemodialisis. Saya selalu dapat jemaah yang bila mana Allah nak uji saya selalu dapat jemaah yang kata jemaah-jemaah yang orang kata yang sakit, yang dah tua, uzur dan sebagainya. Mungkin cabaran untuk saya untuk berbakti pada mereka. Sebab kadang-kadang kita kena iringi wheelchair ketika memang kita nak pusing Kaabah tadi 7 kali, dan ketika memang kita nak sa'i dan antara Bukit Safa dan Marwah, dan ketika bila mana kita nak tahlul tadi, dan bila mana kita nak ambilkan dia air Zam-Zam, kita kena khidmat pada dia orang. Orang kata kita kena menyantuni para jemaah ni, Duifur Rahman tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan selepas kita sampai saja
di Madinah kita akan disambut oleh pihak package di sana ataupun pihak orang kata yang bertugas di sana. Kan mereka akan sambut kami untuk tuntut ke hotel dan sebagainya. Jadi cabaran bagi saya bila mana mereka ni berebut-rebut nak hotel ni. Dan ada satu jemaah ni tuan-tuan, saya rahsiakan nama dia siapa, tapi pengalaman saya cerita, dia mengungkit-ungkit, dia kata apa? Allah, teruknya lah katil. 2 buah katil saja dapat. Teruknya sempitnya Mekah ni hotel dia, ya Allah. Tuan-tuan, kita nak pergi sana bukan kita nak pergi melancong tuan-tuan. Kita pergi sana, kita nak serah diri kepada Allah Ta'ala. Kita nak bertawakal. Kita nak bertawaduk. Kita nak menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Bukan kita nak bersenang lenang. Ibadah ni bukan bersenang lenang. Tapi dia beranggapan bahawasanya nak pergi umrah ni adalah pergi melancong. Bila dia set dalam mind nak pergi melancong, maka dia beranggapan bahawasanya benda tu senang lenang. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita set begitu, maka habis lawa, habis semua. Lepas tu, jemaah tu beritahu pada saya, Ustaz, Allah ni ke bilik kami kecilnya. Saya kata, ni lah bilik yang kita dapat sediakan. Jangan mungkit-ungkit, nanti jatuh pada dosa besar. Saya kata. Lalu pada ketika itu, sampailah orang kata, ni saya dah cerita tengah ni. Saya nak cerita dari awal lagi. Okey. Ni surprise tau. Nantilah kita akan buat untuk part yang kedua. Saya akan cerita pengalaman dalam flight ataupun pengalaman ketiga bila mana sampai di Madinah, di Mekah, dan bagaimana pula percaturan, bagaimana pula keadaan, bagaimana pula jadual yang agak padat. Kita nak ziarah ke situ, ziarah ke sini, dan juga kita nak buat ibadat umrah yang ramai orang kata penat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita dah kursus umrah tadi, kita tak kisah lah kursus umrah ni tuan-tuan, percuma saja. Kita boleh pergi 3 kali, kita boleh pergi 4 kali. Kadang-kadang ramai tak tahu. Sebab apa? Sebab nak cerita tentang bab hukum hakam dalam umrah. Bagaimana kalau seorang lelaki yang sentiasa keluar air kencingnya, yang sentiasa keluar air mazi ataupun air maninya, so apa yang perlu dibuat? Perlu ditumpil. Dan bagaimana pula kalau sekiranya jemaah-jemaah yang ada pack di sini tidak digalakkan untuk, dia sebenarnya tuan-tuan, yang dibolehkan untuk pergi menunaikan ibadah haji dan umrah ni adalah mereka yang berkemampuan sahaja. Berkemampuan tu apa dia? Dari segi sudut ekonomi dan juga dari segi sudut fizikal dan kesihatan dia. Tapi kalau sekiranya mereka uzur dan sebagainya, maka tak wajib ke atas mereka. Nak pergi tak masalah, tapi membawa mudarat kepada mereka dan akan lagi menyusahkan semua orang. So dia akan dapat pula ibadah lain kalau dia tak pergi. Dia akan dapat pahala ibadah lain pula kalau tak pergi. Janganlah pula menangis dan sebagainya. Dia akan dapat pahala ibadah lain pula kalau sekiranya dia meninggal esok, maka ahli waris akan buat pula iaitu badal haji untuk mereka. Tapi ramai yang kata zaman sekarang ni mereka berlumba-lumba untuk pergi haji dan umrah ni nak dapatkan title saja tuan-tuan. Itu kena ingat. Jadi pengalaman saya tuan-tuan, saya nak bagi info-info sikit sebelum sampai kepada part pertengahan. Ni part pertama part kedua, part ketiga, part empat ada lagi episod dia. Bila mana seorang jemaah haji tadi yang orang kata duduk di hotel tadi, mereka berkira-kira dengan hotel yang kecil, katil yang nipis dan sebagainya. Dan pada ketika tuan-tuan, dia ni Allah nak uji dia, bila dia komplain tak dapat langsung tidur tuan-tuan. Daripada Mekah ke Madinah dia tak dapat tidur. Sebab apa? Sebab dia mengungut kata hotel ni kecil dan sebagainya. Dan ada kisah pengalaman saya bila mana seorang jemaah ni, dia mengadu kepada saya, saya dah cerita pada para jemaah, jangan bawa duit ketika bila mana kamu ni nak tawaf. Sebab semua dah pakai ihram ni, semua dah pakai persiapan untuk menunaikan ibadat umrah kali kedua. Dan pada ketika itu jemaah umrah ni beritahu dalam diam-diam rupanya dia bawa duit. Sebab saya tak benarkan mereka bawa duit. Jadi mereka bawa duit RM5,000 bersamaan dengan RM4,000 Arab Saudi. Dan pada ketika itu saya tak perasan tu dia bawa duit. Dan pada ketika itu mereka turun daripada lobby hotel tadi. Saya kata, okay, you all semua dah ready para jemaah yang saya sayangi, yang saya cintai. Okay, kalau semua dah ready, jom ikut saya turun daripada lobby hotel dan kami terus menunaikan iaitu rukun yang pertama, iaitu kita nak tawaf. Dan pada tawaf tadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat sekalian, dia beritahu pada suami dia, saya dengar tau, abang peganglah duit ni, nanti ustaz tahu. Lah,
Saya tak nak pegang duit ni. Berapa awak bawa? 5,000. Lah saya pun tak nak. Lah abang lah bawa. Lah abang lah bawa. Takkan saya pula nak bawa? Saya terdengar tau, sebab saya pesan pada jemaah supaya jangan bawa duit ketika menunaikan ibadat umrah. Letak di hotel saja, sebab tidak ada siapa yang akan ambil duit anda semua. Dan tuan-tuan bayangkanlah pada itu, sebab deginya jemaah ni, tuan-tuan tak nak dengar cakap saya, pusing-pusing tu, lepas tu habis rukun yang pertama tadi, dia seluk poket, dia kata, abang duit kita hilang lah bang. Berapa? Yang 5,000 saya bawa tadi. Lepas tu dia terus mengadu pada saya, ustaz duit kami hilang. Saya dah cakap jangan bawa duit, kenapa makcik bawa duit juga? Makcik nak beli barang. Tuan-tuan, bila dia tak dengar cakap mutawif, maka inilah jadinya. Ini pengalaman saya. Sebab apa? Sebabnya dia tak nak dengar cakap mutawif. Kita sebagai seorang kena beradab bila mana ketika kita dalam fasa kita ni nak dalam beribadah ni, kita kena beradab dengan mutawif. Walaupun kita muda, walaupun dia tua, tapi kena beradab. Dia kena menyantuni kita juga, barulah kita dapat menyantuni dia. Dia kena bagi kerjasama dengan kita, barulah kita dapat bagi kerjasama dengan dia, tuan-tuan. Style saya begini, kalau mereka bagi kerjasama dengan saya lagi bagi kerjasama dengan mereka. Dan pada ketika itu, tuan-tuan, bayangkanlah mereka menangis, tuan-tuan. Ya, 5,000 mereka bawa tu hilang begitu saja, 4,000 rial. Sebab apa? Sebab dia kata dekat Masjidil Haram tadi, saya tak nak duit ni, awak ambil lah duit ni. Lah awak lah pegang. Jadi bila dia kata saya tak nak, Allah makbulkan doa dia tadi, maka duit tadi hilang begitu saja. Okey tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi insya-Allah kita berjumpa lagi untuk vlog yang akan datang, untuk episod yang kedua, iaitu ketika bila mana perjalanan kami ataupun perjalanan saya bawa para jemaah, iaitu ketika nak naik flight dan banyak air mata yang mengalir pada ketika itu, tuan-tuan. Sedihnya nak tinggalkan anak, nak tinggalkan isteri dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi untuk video ataupun vlog yang akan datang, iaitu untuk part 2. Jangan pergi mana-mana, sentiasa bersama saya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share dan juga komen. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang anda semua.